wabarakatuh. Nama saya Siti Nawaz Litra. Assalamualaikum, nama saya Siti Rozana Emira. Assalamualaikum, saya Fatul Qorib Zulkifli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabdaannya, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Riwayat At-Tabarani. Sesiapa yang tidak mengambil kecanaan dan keprihatinan terhadap urusan umat Islam, maka ia bukan daripada golongan mereka. Berdasarkan hadis yang telah dibaca, terbuktilah muamalah Islam penting untuk kita pelajari. Muamalah Islam ataupun fiqh muamalat membawa maksud panduan dan tata cara untuk umat Islam mengendalikan ekonomi sama ada dari segi pertanian maupun perdagangan. Muamalah Islam membawa impak yang positif terhadap manusia. Ini kerana segala aktiviti yang dijalankan tiada unsur penipuan. Sejarah perbankan Islam di Malaysia bermula pada tahun 1969 dengan tertubuhnya Lembaga Haji Tabung Malaysia. Lembaga Haji Tabung Malaysia bertujuan agar orang Malaysia dapat menyimpan wang secara ansuran sehingga dapat menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) telah ditubuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada tahun 1993, telah tertubuhnya Islamic Windows oleh bank-bank yang ada di Malaysia. Dan pada tahun 1999, Bank Muamalat telah ditubuhkan. Seterusnya, konsep akad dan muamalat dalam Islam. Akad itu secara bahasa ini adalah akdul hablain, ay rabtul wahid bil akhar. Jadi mengikat tali atau rabtul wahid bil akhar, mengikat satu dengan yang lain. Itu makna akad menurut bahasa. Lalu akad secara syar'i bagaimana pengertiannya? Secara syar'i, akad itu didefinisikan oleh para ulama dengan irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yadharu atharuhu fi mahallihi. Itu makna akad menurut syarak. Irtibatu ijabin biqabulin, hubungan antara ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan. Ijab itu artinya menawarkan, qabul itu artinya menerima. Orang yang ijab dan qabul itu berarti yang satu menawarkan dan satu sepakat, setuju, menerima. Kemudian diikat, ya, diikat dengan akad. Akad terbahagi kepada beberapa bahagian mengikut daripada sudut pandangan yang berbeza. Yang pertama, akad mengikut sifatnya dari aspek syarak. Ianya terbahagi kepada 6, iaitu sahih, batil, nafis, mauquf, lazim dan jaiz. Yang kedua, akad dari aspek ada atau tidak ada kesannya terhadap akad. Ianya terbahagi kepada 3, iaitu munjiz, mualak dan mustaqbali. Institusi keuangan Islam memainkan peranan penting dalam memperkembangkan dan menjana ekonomi negara. Antara institusi keuangan Islam ialah wakaf, baitul mal, dan zakat. Setiap kategori yang dinyatakan mempunyai cabang dan jenis masing-masing yang mana membuktikan bahawa institusi ekonomi Islam amatlah menitik beratkan ketepatan dan aplikasi yang sangat efektif lagi adil kepada umatnya di atas dasar kemanusiaan pada setiap lapis masyarakat. Justru itu, Malaysia merupakan salah satu negara yang bertuah di mana negara ini menawarkan kesemua jenis institusi keuangan Islam yang saya telah sebut tadi. Institusi keuangan Islam yang pertama ialah Baitul Mal. Baitul Mal berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud rumah harta. Institusi Baitul Mal ini sebenarnya belum wujud secara formal pada zaman Rasulullah SAW. Namun, institusi keuangan ini mula wujud secara tidak rasmi apabila masjid telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran yang menguruskan hal ehwal ibadat dan kemasyarakatan. Dalam sejarah Islam, Baitul Mal merupakan institusi keuangan yang bertanggung jawab mentadbir cukai. Secara ringkasnya, Baitul Mal merupakan perbendaharaan khalifah dan sultan yang mengurus keuangan pribadi dan perbelanjaan kerajaan. Sumber Baitul Mal ada 6, yaitu kharaj, usyur, kafarah, jizyah, wakaf, dan wasiat dan zakat. Institusi yang seterusnya ialah zakat. Zakat dari istilah ditakrifkan dengan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak seperti golongan asnaf.
Isu enggan membayar zakat adalah sangat penting untuk dititik beratkan dan diawasi karena mereka yang enggan menunaikannya akan dianggap kafir. Seperti yang kita tahu, kegagalan melaksanakan bayaran zakat boleh mendatangkan dosa yang besar. Terdapat 6 syarat zakat, yaitu beragama Islam, merdeka, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul, dan sifat berkembang harta. Seperti yang kita tahu, terdapat 2 jenis zakat, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Antara golongan asnaf zakat ialah fakir, yaitu seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan. Kedua ialah miskin. Ketiga ialah amil, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat. Seterusnya ialah mualaf, yaitu 2 jenis, yaitu baru memeluk agama Islam dan bukan beragama Islam. Kelima ialah al-rikab. Keenam ialah al-gharimin, yaitu golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas. Ketujuh ialah fisabilillah dan terakhir ialah ibnu sabil. Institusi keuangan yang terakhir ialah wakaf. Wakaf merupakan satu amalan sunat dan digalakkan serta menjadi wajib dilaksanakan apabila dibuat dengan wasiat. Secara jelasnya, harta yang diwakafkan hendaklah berada dalam keadaan yang baik, kekal, dan tujuan pewakaf melakukan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keridhaannya. Terdapat 4 rukun wakaf, yaitu yang pertama, pewakaf ialah ahli tabaru yang bermaksud orang yang layak membuat kebajikan. Kedua, aset dan harta itu merupakan kepunyaan pewakaf. Ketiga, orang atau tempat yang ditujukan pada masa itu. Sebagai contoh, yang boleh menerima harta wakaf ialah seorang yang beragama Islam, merdeka, dan kafir zimmi. Manakala orang yang tidak sempurna akalnya, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Keempat ialah lafaz wakaf. Lafaz wakaf ada 2 jenis, yaitu lafaz sore dan lafaz kinaya. Lafaz sore ialah lafaz yang jelas membawa maksud yang tertentu sahaja, manakala lafaz kinaya merupakan lafaz yang membawa banyak maksud. Bentuk-bentuk wakaf ada 2, yaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am ialah mana-mana bentuk harta wakaf yang dibuat untuk tujuan kebajikan atau khairat umum. Manakala wakaf khas pula ialah pewakaf menentukan wakaf yang dibuat untuk tujuan khusus. Assalamualaikum. Saya Fatul Qorib Zulkifli akan meneruskan penerangan video ini untuk menjelaskan mengenai isu muamalat yang berkait dengan Islam, dalam Islam, terutamanya di Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menerangkan isu tersebut, iaitu mengenai e-wallet. Adakah e-wallet patuh syariah? Jadi artikel ini saya ambil daripada berita harian online ataupun BH Online yang dikemas kini pada 22 Julai 2019 dan pengarangnya adalah Dr. Azrul Iskandar Mirza. Beliau adalah pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. E-dompet ataupun e-wallet diperkenalkan pemain teknologi yang menjadikan sebarang bentuk pembayaran semakin mudah. Pengguna dan pedagang hanya perlu satu imbasan untuk memindahkan wang, sekaligus berperanan seperti dompet tradisional. Apabila pengguna membeli barang di kedai, pengguna memindahkan wang daripada dompet mereka ke dompet pekedai dalam bentuk maya. Kecanggihan teknologi e-wallet memungkinkan inovasi masa hadapan. Tidak mustahil, kita tidak lagi memerlukan aplikasi dalam telefon bimbit, tetapi cukup cap jari atau retina mata untuk memindahkan wang. Teknologi blockchain menggunakan retina mata sebagai identiti sudah digunakan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB untuk menghantar bantuan kemanusiaan bagi memastikannya telus, selamat dan sampai kepada pihak yang sepatutnya. Namun sejauh manakah teknologi e-wallet mematuhi prinsip syariah? Menurut Dr. Azrul Iskandar Mirza, Islam tidak pernah menghalang sebarang bentuk teknologi baharu, bahkan mengiktiraf dan menggalakkan penggunaan akal pada tahap maksimum untuk kemaslahatan manusia. Apapun jenis teknologi dicipta, ia mesti bertujuan kebaikan kepada kehidupan manusia, bukannya mencabar kekuasaan Tuhan. Prinsip syariah dalam muamalat dan transaksi moden hari ini ialah halal selagi tidak mempunyai unsur riba, gharar iaitu penipuan, judi, haram dan zalim. Ia tidak semestinya terikat akad
seperti zaman dahulu. Evolusi dan inovasi manusia tetap perlu diraikan sesuai dengan zamannya. Imam Malik pernah menyatakan, setiap perkara yang dianggap jual beli oleh manusia adalah dikira jual beli. Beralih kepada isu yang dibangkitkan oleh Dr. Azrul Iskandar Mirza. Pertama, promosi bonus isi semula. Ada syarikat menawarkan bonus bagi setiap isian semula sebagai promosi menggunakan e-wallet mereka. Contohnya, isi RM100 dan dapat bonus tambahan RM5. Apakah itu dimaksudkan riba? Pada pandangan penulis, ia perlu diperhalusi, iaitu apakah RM100 isian semula adalah bentuk pinjaman pelanggan kepada syarikat penyedia e-wallet. Sekiranya ya, maka bonus dikira faedah ke atas pinjaman dan sudah pasti menjadi riba yang diharamkan. Walau bagaimanapun, penulis tidak melihat ia satu bentuk pinjaman kerana syarikat penyedia e-wallet tidak mempunyai apa-apa hak penggunaan terhadap isian semula. Ia tidak sama seperti bank yang mempunyai hak melakukan pelaburan dan aktiviti yang dibenarkan. Kebanyakan syarikat penyedia e-wallet mensyaratkan pembelian bagi menggunakan bonus itu. Ini kerana biasanya mereka menggunakan keuntungan caj transaksi pembelian bagi membayar bonus itu kepada pelanggan. Dengan kata lain, bonus itu diambil daripada keuntungan caj pembelian, bukan wang pelanggan. Isu yang kedua, promosi yang bercanggah syariat. Ada syarikat penyedia e-wallet menawarkan cabutan bertuah kepada pelanggan yang menggunakan e-wallet mereka yang bertujuan menggalakkan pelanggan menggunakan perkhidmatan itu. Contohnya, mereka perlu membayar RM RM1 dari e-wallet untuk menyertai cabutan bertuah yang sekiranya menang, mereka akan menerima hadiah berupa gadget bernilai ribuan ringgit. Mereka yang tidak berjaya akan dipulangkan kembali wang masing-masing. Komitmen RM1 itu adalah satu bentuk perjudian walaupun dipulangkan kembali jika tidak berjaya kerana ia sama seperti menyertai perjudian tetapi tidak mengeluarkan duit sendiri. Maka jelas di sini bahawa Dr. Azrul Iskandar Mirza menegaskan bahawa promosi seperti ini adalah haram sama sekali kerana berkait dengan judi. Kesimpulannya, perkhidmatan e-wallet tidak melanggar prinsip syariah. Apatah lagi ia membantu manusia memudahkan urusan harian. Walau bagaimanapun, terdapat proses teknikal dan kaedah promosi perlu diteliti sekiranya syarikat penyedia e-wallet ingin memastikan perkhidmatan mereka patuh pada syariah Islam. Jadi itu saja daripada saya. Harapan saya semoga perkongsian ini sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.